Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bismillahi ma Allah. La yasuqu khair illa Allah. Bismillahi ma Allah. لا يصرف سوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله. ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله. لا يأتي بحسنة إلى الله. بسم الله ما شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت نويت تعلم وتعلم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بالكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والدعاء إلى هدى والدلالة على الخير ابتقاء وجه الله ومرضاته وقربه وصوبه سبحانه وتعالى آمين آمين يا رب العالمين. Amma ba'd. Yang dimuliakan, yang dihormati, lagi dikasihi Tuan Pengerusi Surau serta ahli kepimpinan surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, juga ayah-ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan juga selama-lamanya perlulah, yakni kita sebagai makhluk Allah, kita sebagai khalifah Allah, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala meletakkan satu nilai dalam kehidupan kita, yakni syukur. Kerana syukur inilah yang mana senantiasa, yang mana pagi tadi, yakni pagi ni kita bangun dalam keadaan kita menyatakan, yang mana kita membaca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, menyatakan ya Allah, terima kasih ya Allah asbab dan munasabab yang mana kau mematikan kami dan juga kau menghidupkan kami semula. Subhanallah. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana syukurlah, syukur inilah yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala merakamkan di dalam surah Ibrahim, yang mana ayatnya senantiasa kita mengetahui, senantiasa kita membaca a'udzubillahi samii'un 'aliim minasyaitonir rajim wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Nak menceritakan bahawasanya yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, kalaulah hamba-hamba aku ini bila mana dia mendapat nikmat, bila mana dia mendapat setiap apa yang aku beri, dalam keadaan dia meletakkan satu nilai dalam kehidupannya, yakni nilai syukur, maka senantiasa akan aku menambahkan nikmat syukur yang senantiasa dia meletakkan, yakni terima kasihnya hanya saja kepada aku. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan kalau dia menerima nikmatku dalam keadaan yang kufur, maka dalam keadaan tersebut kata Allah Subhanahu wa taala, inna azabi lasyadid, maka azab dia sangat pedih, asbab daripada dia mendapat nikmat dalam keadaan dia tidak meletakkan nilai syukur kepada aku. Wa'iyadzubillah. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbalik mana kuliah subuh kita pada pagi ini, insya-Allah kita akan membicarakan dia, yang mana kita hidup di dan kita nak cari redha siapa? Redha Allah ke redha manusia terlebih dahulu? Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semestinya kalau kita tengok hidup kita dekat dunia ni, cukup kita dah faham dah. Kita hidup dekat dunia ni bukan nak mencari redha manusia, bahkan nak mencari redha Allah Subhanahu wa taala semata-mata.
Kerana apa kita nak mencari redha Allah Subhanahu wa taala semata-mata? Yakni kerana kita nak mendapat balasan di hari akhirat. Bahkan bukan saja bukan di hari akhirat, bahkan di yaumul mahsyar Allah Subhanahu wa taala, bahkan di alam barzakh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbalik dalam kita mencari redha Allah Subhanahu wa taala semata-mata, kalau kita lihat, kalau kita hidup di dunia ini dalam keadaan hanya saja nak mencari ataupun nak meraih pandangan manusia, maka kata Sayyiduna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam, orang ini bila mana bangkit di yaumul mahsyar, yang mana amalan-amalan dia, kebajikan dia, kebaikan dia hanya saja akan menjadi debu-debu yang berterbangan. Wa'iyadzubillah. Nak menceritakan bahawasanya kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam, kita buat baik, kita buat ibadat, kita buat amalan-amalan sunat, kita sedekah, kita buat kebajikan dalam keadaan untuk meraih pandangan manusia, maka kebaikan tersebut tidak akan mendapat ganjaran apa-apa langsung di hari kiamat, sebab kita mencari pandangan manusia. Sehingga kan dalam satu hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan cukup jelas kepada kita, subhanallah, bila mana kita berada di yaumul mahsyar, yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, wahai fulan bin fulan, kamu hidup di dunia yang mana aku bagi rezeki kepada kamu, aku bagi kehidupan kepada kamu, tetapi kamu melakukan kebaikan bukan kerana aku, bahkan kamu melakukan kerana makhluk. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka kamu pergi daripada aku, kamu pergilah mencari makhluk yang kamu yakni melakukan kebaikan tersebut, kamu pergi minta kepada dia kebaikan yang telah kamu tunjukkan kepada dia. Wa'iyadzubillah. Sehingga kan makhluk tersebut dalam keadaan melakukan dosanya juga dalam keadaan sebanyak-banyak yang mana kita buat hari ini. Wa'iyadzubillah. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbalik yang mana topik yang mana kita nak bincang pada hari ini, yakni mencari redha Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Hatta kita ada jawatan, hatta kita ada pangkat sekalipun dalam kerja kita, kita kerja apa sekalipun, hatta kita duduk dalam masjid, hatta kita duduk dalam surau sekalipun, kita ada jawatan, biar kita buat bukan cara redha manusia, tapi redha Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, kalau kita ada jawatan, contohnya pengurusi, contohnya timbalan pengurusi, contohnya kita ada jawatan setiausaha, contohnya kita ada jawatan dalam keadaan bendahari, kita buat jawatan ni sebab apa ni? Sebab kita nak seseorang itu menggalas tanggungjawab amanah yang Allah Subhanahu wa taala bagi. Tapi kalau hari ini dia buat kerja kerana makhluk, kalau orang yang kita dalam keadaan nak cari pandangan dia, contoh setiausaha, contoh nah tuan-tuan, buat kerja sebab apa? Nak tunggu tengok pengurusi mai tak mai. Kalau mai dia kalut sangat-sangat nak buat kerja. Wa'iyadzubillah. Tu yang kalau kita tengok berbalik dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tanda seseorang itu melakukan perbuatan kerana yang mana untuk menunjuk-nunjuk kepada makhluk, maka yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ini akan dikategorikan sebagai riya, yakni menunjuk-nunjuk. Orang yang melakukan kebaikan kerana dia dalam keadaan nak yang mana tunjuk kepada makhluk dia ni hebat daripada semua makhluk, maka jatuh yang mana makhluk tersebut yakni syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'iyadzubillah. Syirik yang kita buat hari ni tuan-tuan, cerita dia bukan syirik jali, tapi syirik khafi. Kita tidak bertuhankan yang mana Allah Subhanahu wa taala yang lain. Boleh faham tak tuan-tuan? Maksud dia macam ni. Kita bertuhankan Allah, tetapi dalam keadaan kita bukan yang mana menyembah berhala. Yang jadi masalah hari ni apa? Kita banyak melakukan syirik-syirik khafi. Syirik dalam kita hari ni. Aku buat baik bukan sebab Allah, tapi kerana makhluk. Wa'iyadzubillah. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis ni daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan kalau kita tengok tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita nak urai hadis ni, kita dah kenal tak ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang bernama
Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa dia ni Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu? Yang pertama, nama Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, nama sebenar dia apa dia? Abdurrahman bin Saqra. Abdurrahman bin Saqra. Subhanallah. Yang kedua pula, kalau kita nak tahu pasal Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ni, cerita dia waktu yang mana Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dalam keadaan jahiliah, berada di kalangan orang-orang yang dalam keadaan tidak lagi masuk Islam. Boleh faham tak tuan-tuan? Yang jahil. Dan sehingga kan diceritakan dalam kitab menceritakan mengenai peribadi akhlak baginda, akhlak sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam, amin, yang mana disebut sebagai Abu Hurairah sewaktu dia jahil. Nama dia apa dia ni? Yakni Abdul Syam. Ringkas dia apa? Nama sewaktu zaman jahiliah Sayyidina Abu Hurairah yang bernama Abdul Syam. Dan sebab apa dipanggil Abu Hurairah ni? Disebabkan kita semua maklum, yakni kerana Abu Hurairah ni dalam keadaan sangat suka bermain dengan kucing. Allahu akbar. Dan tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ni berasal daripada mana? Dawus, Yaman. Allahu akbar. Dan subhanallah, Sayyidina Abu Hurairah ni lahir 21 tahun sebelum hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Dan subhanallah, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Abu Hurairah ni cerita dia ni muda 32 tahun daripada siapa ni? Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Lahir dalam keadaan yatim. Maksud dia apa dia? Ayah dia tak ada tapi mak dia ada. Ni kena faham. Nah? Dan subhanallah, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sewaktu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana dia bekerja sebagai apa ni? Dia bekerja sebagai mengambil upah. Upah kepada siapa ni? Bos dia siapa? Yang mana wanita yang bernama Busrah binti Qadhwan. Busrah binti Qadhwan. Kahwin dengan siapa? Kahwin dengan buah dia juga. Siapa dia? Busrah binti Qadhwan. Subhanallah. Isteri dia, cerita dia Busrah binti Qadhwan lah. Lagu tu. Maka tuan-tuan subhanallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau memeluk Islam pada bila ni? Tahun ke-7 Hijrah. Tuan-tuan, Sayyidina Abu Hurairah masuk Islam pada berapa? Ke tahun 7 Hijrah. Dengan siapa? Ni kena faham. Dengan, kalau kita tengok dalam kitab Hayatus Sahabah yang dikarang oleh Dr. Abdul Rafa', yang mana menceritakan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu diislamkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Nama dia siapa ni? At-Tufai ibnu Amru ad-Dawsi radhiyallahu taala anhu. Yang mana kalau kita tengok Sayyidina At-Tufai ibnu Amru ad-Dawsi ni, subhanallah, satu hari ni cerita dia. Satu hari cerita dia, At-Tufai ibnu Amru ad-Dawsi ni, orang gelarkan dia ni orang yang hartawan, ataupun Allahumma salli ala sayyidina, zaman kita hari ni businessman lah tuan-tuan. Dan satu hari dia sampai ke Mekah. Bila sampai ke Mekah ni, pembesar-pembesar Quraisy waktu tu sampainya dalam keadaan mereka sambut, yang mana At-Tufai ibnu Amru ad-Dawsi dalam keadaan sangat-sangat hebat. Sebab apa? Orang kaya. Bila orang kaya ni, orang sangat-sangat disegani ya. Betul tak betul ni tuan-tuan? Dan subhanallah, sehingga kan sampai ke tempat yang mana pembesar-pembesar Quraisy ni maklum kepada At-Tufai, wahai At-Tufai, sagi kalau kamu nak buat ibadat. Boleh faham tuan-tuan? At-Tufai ni dalam keadaan jahiliah waktu tersebut. Pembesar-pembesar Quraisy cakap apa? Wahai At-Tufai, sebentar lagi kalau kamu nak buat ibadah di Kaabah, maka yang pertama, kamu jangan langsung bercakap dengan yang mana Muhammad waktu tu. Dan kamu jangan mendengar setiap daripada mulut-mulut dia, percakapan dia. Dan juga perlakuannya kamu jangan tengok langsung.
Sebab apa kata At-Tufail ibnu Amr ad-Dawsi kepada pembesar-pembesar Quraisy? Lalu pembesar Quraisy kata apa? Sebab yang mana Muhammad ini kata pembesar Quraisy, mulut dia seakan-akan ahli sihir. Boleh faham tak tuan-tuan? Betul lah kalau kita tengok, subhanallah, bukan Nabi SAW ni sihir, tapi yang mana akhlak baginda Nabi SAW, subhanallah, dalam keadaan orang yang benci kepada Rasulullah pun sayang kepada Nabi SAW. Sebab apa? Balik dalam hadis, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Comelnya akhlak itu, baiknya akhlak itu, sempurnanya akhlak tersebut siapa? Daripada Nabi SAW. Subhanallah. Sampaikan tuan-tuan, Allahu Akbar, At-Tufail ibnu Amr ad-Dawsi waktu tu dia nak pergi ke Kaabah, dia buat apa ni? Dia standby dah. Dia ambil kapas, dia letak kapas tersebut di telinga dia, kedua-dua telinga tersebut. Sampai di Kaabah ni, dia melihat semua orang beribadat dalam keadaan waktu tu jahiliah, tuan-tuan. Dan dia dalam keadaan terpegun melihat ibadat yang dilakukan oleh Sayyiduna Nabi SAW dalam keadaan sujudnya, dalam keadaan rukuknya. Allahu Akbar. Tuan-tuan, habis pada Nabi SAW ibadat, selesai Rasulullah ibadat, Rasulullah nak balik. Bila mana Rasulullah nak balik ni, At-Tufail ibnu Amr ad-Dawsi buat apa ni? Dia follow belakang ni Rasulullah SAW sampai ke rumah. Dan sampai ke rumah, cerita dia, Nabi SAW baru nak masuk ke rumah dia, yang baru nak buka pintu, Rasulullah kali ke belakang. Rasulullah menyatakan, wahai At-Tufail ibnu Amr ad-Dawsi, sebab apa ikut aku? Boleh faham tak tuan-tuan? Dia pun terkejut, macam mana kamu menyedari? Dan aku sedar bila mana aku selesai ibadah dan aku melihat kamu melihat ibadat aku. Allahu Akbar. Tuan-tuan, cerita dia bila mana yang mana At-Tufail ibnu Amr ad-Dawsi menyatakan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, wahai Muhammad. Waktu tu dia tak menyatakan Rasulullah, dia menyatakan wahai Muhammad, aku bila mana aku melakukan ibadat-ibadat aku dengan orang ramai, yang mana aku sangat-sangat terpegun bila mana aku melihat ibadatmu wahai Muhammad. Subhanallah. Lalu At-Tufail ibnu Amr ad-Dawsi menyatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuan-tuan boleh faham tak? Walaupun At-Tufail ibnu Amr ad-Dawsi ambil kapas letak di telinga dia, tak mau dengar daripada mulut dan perkataan yang mana daripada Nabi SAW, ni hati kita ni, cerita dia, hidayah semua milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cerita dia yang mana kita dah menunaikan tanggungjawab kita, dah azan dah, yang tu dah syariat. Untuk buat apa ni? Ajak orang mai sembahyang. Sungguh tak sungguh ni? Hayya 'ala solah, mai sembahyang. Anda dengar azan, sebab apa tak mai sembahyang? Kita buat apa ni? Kita dah ajak orang. Dan nak bagi hidayah tersebut siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kita, anak-anak kita. Kita paksa dia lagu mana pun sekalipun. Contoh, kita ajak dalam keadaan, adik jom baca Iqra. Dia nak baca tak? Dia tak mau. Waktu tu bila? Waktu dia Umin. Macam mana kita nak kerit yang mana anak kita ni nak mengaji Iqra dengan kita? Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena masuk dalam keadaan dunia mereka dulu. Bila kita masuk dalam dunia mereka, dalam keadaan kita nak tarik mereka ni dalam keadaan bagaimana? Kita minta kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita baca dalam kalam-kalam Allah, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyatina Rabbana wa taqabbal doa. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, At-Tufail waktu tersebut terus masuk Islam. Bila dia masuk Islam ni, subhanallah, dia duduk mengaji dengan Nabi SAW. Diceritakan para alim ulama yang mana dalam 10 hari ke 12 hari macam tu. Dan sehingga kan bila mana dia kenal Islam, dia dapat dah ilmu-ilmu mengenai Islam, dia minta izin kepada Rasulullah. Ini adab, kita nampak ni adab di mana penuntut ilmu kepada guru dia. Dia nampak ni tuan-tuan. Bila mana, yang mana kalau dia tengok, At-Tufail kata, ya Rasulullah, aku nak minta izin Ustaz. Buat apa ni? Nak balik ke tempat aku kembali. Rasulullah tanya, sebab apa nak balik ke tempat kamu? Sebab aku nak menyebarkan Islam yang telah aku menuntut ilmu dengan kamu. Boleh faham tak tuan-tuan? Balik cerita dia, At-Tufail ni, subhanallah, ke tempat dia. Dia terus dijumpa siapa? Dijumpa ayah dia dulu. Boleh faham tak tuan-tuan? Kita cerita dia dah, kalau kita beramal, kita dah beramal, kita nak sebarkan ilmu dekat mana? Dekat keluarga kita lah. Boleh faham tak? Jangan duk cerita ke orang ramai lagi tuan-tuan.
Boleh faham tak? Maksud dia kita sebab dekat keluarga kita dahulu. Kalau kita dah hebat, kita dah faqih, baru kita cerita kat orang luar, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi benda yang sedikit pun tak ada masalah nak cerita kepada orang yang bukan ada tali darah dengan kita. Subhanallah. Tuan-tuan, habis pada tu, siapa yang masuk Islam dulu? Waktu At-Tufail datang ke tempat dia. Yang mana yang pertama pak dia, ayah dia. Yang kedua siapa pula? Ni isteri dia. Yang ketiga siapa dia? Anak dia. Tuan-tuan, subhanallah, anak lelaki dia. Dan sehingga kan At-Tufail ibnu Amru Ad-Dawsi nak menyebarkan Islam kepada siapa ni? Pengikut dia. Dia sebab tuan-tuan, Allahu Akbar. Tuan-tuan tahu siapa yang masuk? Ni ya, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Seorang yang masuk, tuan-tuan. At-Tufail ibnu Amru Ad-Dawsi ni cerita dia ni, Allahu Akbar, dia menyebarkan Islam dalam keadaan tegah, tuan-tuan. Dalam keadaan sangat-sangat orang kata kalau tengok kasar kawan ni. Boleh faham tuan-tuan? Tegahlah macam tu. Macam Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Subhanallah. Dan sampai kan At-Tufail dia balik pula kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cakap apa? Dia mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sebab apa aku nak tanya kepadamu ni? Aku sebarkan Islam di tempat aku tapi seorang yang masuk Islam. Boleh faham tak tuan-tuan? Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai At-Tufail, tunggu saat aku nak sembahyang sunat. Rasulullah selesai sembahyang sunat, tuan-tuan, subhanallah, Rasulullah bagi salam. Lalu Rasulullah tengok yang ni kalih ke belakang dan melihat At-Tufail, dan dia menasihati At-Tufail, wahai At-Tufail, kalau kamu nak ajak kepada seseorang, kepada orang melakukan kebaikan, maka biarlah dalam keadaan dakwah bil hikmah, dakwah secara baik-baik. Boleh faham tuan-tuan? Ni kasar terus, hang masuk Islam, hang tak masuk Islam aku pancung kepala hang. Boleh faham tuan-tuan? Mampus tuan-tuan macam tu. Kalau kita ada hari ni, wa'iyadzubillah. Dan sehingga kan bila mana At-Tufail ibnu Amru Ad-Dawsi dengar apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus At-Tufail pergi kepada pengikut-pengikutnya, sebarkan Islam. Subhanallah, sebahagian besar yang mana pengikut At-Tufail ibnu Amru Ad-Dawsi ikut Islam. Sebab apa? Atas nasihat dan doa daripada siapa? Sayyiduna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sambung. Yang mana Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Cerita sikit lagi tuan-tuan. Sayyidina Abu Hurairah mengaji subuh-subuh ni tak boleh. Saya kena kompang mampu tuan-tuan. Sambung. Dan sambung tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, cerita dia yang mana dia ni cerita dia Sayyidina Abu Hurairah ataupun nama dia Abdul Rahman bin Saqra tidak terlibat dengan berapa peperangan? 3 peperangan. Yang pertama peperangan Badar. Ini. Yang kedua apa pula? Peperangan Uhud. Yang ketiga Khandaq. Dan peperangan lain Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam keadaan menyertai peperangan tersebut. Dan subhanallah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hebat tak hebat Sayyidina Abu Hurairah ni tuan-tuan, cerita dia. Dia ni tak dalam keadaan wa'iyyazubillah, yang mana kata dalam kitab ini kata ulama, Sayyidina Abu Hurairah ni tak pandai menulis. Dia faham tuan-tuan? Tuan-tuan tak apa pandai menulis tu, tak buat atas dengan pensel tu. Faham tak faham sudah. Contoh kan. Okey. Habis pada tu subhanallah, Sayyidina Abu Hurairah ni hebat dia apa? Apa yang Rasulullah cakap, apa yang Rasulullah lakukan, apa segala akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sif terus dalam minda dia. Boleh faham tuan-tuan? Ataupun orang Kedah kata kepala otak dia lah, senang macam tu tuan-tuan. Boleh faham tuan-tuan lah. Ni hebat, ingatan dia sangat-sangat kuat. Sampaikan satu hari kata Sayyiduna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan Rasulullah tapi Sayyidina Abu Hurairah berkata, tidak yang lebih bagus. Dia nampak ni Sayyidina Abu Hurairah cakap apa? Tidak ada yang lebih bagus menghafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam selain apa? Selain aku. Ku ni siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Melainkan siapa? Kata Sayyidina Abu Hurairah. Hebat tak hebat ni? Sahabat yang kedua yang hebat siapa dia? Abdullah bin Amru Al-As. Ini di antara sahabat yang paling hebat juga menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebat Abdullah bin Amru ni sebab apa? Kata Sayyidina Abu Hurairah. Sebab apa Sayyidina Abu Hurairah puji dia? Sebab subhanallah, Abdullah bin Amru ni Sayyidina Abu Hurairah puji sebab apa? Sebab pandai menulis. Beza dengan dia. Sebab apa? Dia tak pandai menulis.
Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tuan-tuan ni macam Abu Hurairah jugalah, kan? Insya-Allah, amin. Tak mau amin juga tu. Baik, insya-Allah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ringkah dia tuan-tuan. Di antaranya sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebanyak berapa? 5374 hadis daripada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga kan tuan-tuan, sewaktu zaman pemerintahan yang mana sewaktu zaman pemerintahan Marwan bin Hakam, satu hari cerita dia ada orang bagi tahu kepada Marwan bin Hakam ni, kamu tahu tak wahai Marwan bin Hakam, Abu Hurairah ni cerita hadis-hadis yang bukan daripada Rasulullah. Boleh faham tak tuan-tuan? Maksud dia orang menyebarkan fitnah-fitnah, perkara-perkara yang tidak betul mengenai Sayyidina Abu Hurairah. Dan sehingga kan Marwan bin Hakim ni menyatakan kepada siapa? Menyatakan kepada khalifah waktu tersebut. Sehingga kan khalifah waktu tersebut memanggil, wahai Abu Hurairah, hamai ke istana aku. Han cerita apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita kepada kamu. Abu Hurairah cerita sebiji-sebiji tuan-tuan, dan khalifah tersebut menyatakan, tak apa, aku puas hati dengan apa yang kamu sampaikan. Dan tahun yang akan datang, khalifah tersebut panggil lagi Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, nak menyatakan bahawasanya, kata Marwan bin Hakam, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang mana menyampaikan apa yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada yang mana tahun sebelum tu dan tahun selepasnya sebiji tak pernah salah baris. Allahu akbar. Nak menceritakan Sayyidina Abu Hurairah ni Allah bagi baris, hebat ingatan dia. Dan tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan cerita dia bila mana Sayyidina Abu Hurairah dah masuk Islam, tetapi ibunya tidak masuk Islam, sehingga kan Sayyidina Abu Hurairah menyatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku nak minta kepada kamu untuk berdoa supaya ibu aku ni masuk Islam. Dan Nabi SAW sangat sayang kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga menyatakan dalam keadaan berdoa kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu untuk yang mana masuk Islam. Allahu Akbar. Doa Rasulullah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Senantiasa doa Nabi SAW akan dimakbul terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan, kalau kita tengok yang terakhir, riwayat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meninggal dunia pada umur 5 pada tahun 59 Hijrah. Waktu tu Sayyidina Abu Hurairah umur dia berapa? Umur dia 80 tahun. Tuan-tuan boleh ingat ni nah, ringkas ya tuan-tuan. Ingat dia wafat bila, nama sebenar Abu Hurairah apa, sebab apa? Moga-moga berkat daripada kita ingat nama sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga akan membantu kita mendapat yang mana syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ni tak masuk hadis, baru nak masuk hadis. Tuan-tuan. Okey, berapa dah? Okey, baik. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, 2 minit ya tuan-tuan. Nah, mengaji banyak tak boleh bidah. Faham-faham tak faham sudah. Ya, baik, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apa dia kata Rasulullah? Innallaha ta'ala yarda lakum thalathan. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apa dia? Kalau kamu nak Allah redha kepada kamu, maka buat 3 perkara ni. Thalathan, 3 perkara. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apa dia? Wa yakrahu lakum thalathan. Dan tinggal 3 perkara ni, kalau kamu tidak mahu, Allah benci kepada kamu. Boleh faham tak tuan-tuan? Maksud dia, kalau kita nak Allah redha kepada kita ni, nak Allah sayang kepada kita, nak Allah barakahkan kehidupan kita, nak Allah berkatkan kehidupan kita, buat 3 perkara ni. Dan tinggal 3 perkara yang Allah sangat-sangat benci. Ini kita sedia maklum. Yang pertama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fayarda lakum an ta'budu. Apa dia yang pertama ni? Yang pertama, kamu buat ibadat biar hanya saja kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maksud dia apa dia? Kalau nak Allah redha kita, buat ibadat ni apa? Ibadat ni segala bentuk kebaikan yang kita buat, hanya saja nak mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Mai masjid, mai surau, sembahyang sunat dia, solat sunat qabliyah, ba'diyah dia. Sebab apa ni? Sebab nak cari redha Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Sungguh kalau kita tengok, kalau ilmu tasawuf, kalau kita hari ni semayang qabliyah dan ba'diyah, boleh dekat tara dekat surau ya tuan-tuan. Tara dekat masjid je. Balik kat rumah bukan buat tuan-tuan, menerak merangkak terus. Faham? Tak faham sudah. Tengok tak tengok ni tuan-tuan. Mayang qabliyah ba'diyah ni memang terus terang saya cakap. Kita boleh buat kat masjid dengan surau ya. Balik kat rumah ni jarang-jarang, kata P. Ramli tu. Jarang-jarang, kadang-kadang tuan-tuan boleh buat. Sebab apa? Sebab kita dah lazimkan diri kita dekat apa? Rumah Allah Subhanahu wa taala. Boleh tak boleh? Boleh, tak ada masalah pun tuan-tuan. Sebab kadang-kadang tuan-tuan, wa'iyyazubillah, kita ni tengok orang yang lebih berumur daripada kita, kita tengok, kawan tu boleh buat solat sunat 2 rakaat. Sebab apa aku tak boleh buat? Boleh faham tuan-tuan? Sebab apa aku tak boleh buat? Aku buat juga. Sebab apa dia buat? Kerana apa? Sebab kawan tu buat. Tapi bila mana kalau kita mengaji ilmu tasawuf, bila mana kita duk buat dalam keadaan duk tengok kawan tu buat, sebab tiap-tiap kali kita buat tuan-tuan, subhanallah, akan rasa hati tersebut bukan nak buat kerana dia dah, tapi kerana siapa? Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tuan-tuan, kita jarang pergi surau. Bila kita tiap-tiap hari pergi surau, kita jangan pergi surau, kita tengok, jiran aku pergi surau. Sebab apa aku tak boleh pergi surau pula? Aku nak ikut dia. Sebab apa? Aku nak orang puji aku. Betul tak betul tuan-tuan? Contoh, bila nak tiap-tiap kali orang puji kita ni tuan-tuan, kita dah mangli. Tuan-tuan tahu mangli ni dah biasa dah tuan-tuan. Biarlah orang nak puji aku pun, buat apa? Pujian tersebut tak dapat apa pun. Pujian tersebut hanya apa ni tuan-tuan? Celaan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Bila mana kita dah sedar, buat apa ni tuan-tuan? Istighfarlah kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Waktu aku main masjid sebelum ni aku, sebab apa? Aku nak pandangan manusia daripada pandanganmu ya Allah. Sebab apa? Allah, innallaha yuhibbu tawabin. Allah sangat kasih, Allah sangat sayang kepada apa? Orang yang banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tuan-tuan, kita habis 3 ni tuan-tuan, yang benci ni tak sempat habis. Yang kedua apa pula? Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wala tasyriku bihi syai'an. Apa dia yang kedua ni? Kalau kamu nak Allah Subhanahu wa taala redha, yang kedua, jangan sesekali kamu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Syirik apa? Yang tadi saya cerita dah. Maksud dia kita jangan syirik dalam kehidupan, syirik qafi. Syirik yang kita buat ibadat kita. Kita buat kebaikan bukan kerana Allah, tapi kerana makhluk. Kita pergi semayang sebab apa kat surau? Sebab bini suruh, tuan-tuan. Sebab apa pergi semayang? Sebab tak mau dengar bini duk beletiak, tuan-tuan. Sebab apa tak pergi surau ni? Sebab bini tiap-tiap kali duk cakap, abang pergi surau, abang pergi surau, abang pergi surau. Lelah kali lena terus kat surau, jadi tablik terus. Faham? Tak faham sudah, tuan-tuan. Nabi ceritakan, subhanallah, bila kita meletakkan nilai ibadat kerana makhluk ni jadi masalah. Sebab apa? Contoh, buat ibadat kerana makhluk. Sebab apa? Dia nak orang puji dia ya. Walaupun tiap-tiap hari ni tuan-tuan, dia nak orang puji dia, oi bagus hang ni, bagus hang ni. Jadi masalah tuan-tuan, bila dia buat amalan tersebut nak orang puji, jatuh apa ni tuan-tuan? Syirik kepada Allah. Hukum syirik ni apa tuan-tuan? Menduakan Allah Subhanahu wa taala. Cantik tak cantik kalau tuan-tuan tengok, subhanallah. Sebelum lepas kita ambil wuduk, kita baca apa? Kalimah syahadah. Sungguh tak sungguh? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nampak tak? Kita menyatakan tiada Tuhan melainkan Allah. Dan kita pula dalam keadaan setiap kali kita semayang fardu dan juga solat sunat, kita baca tak tahiyat awal dan tahiyat akhir? Baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nak membetul apa ni tuan-tuan? Tauhid kita, akidah kita. Tadi ni kita banyak buat apa ni? Syirik kepada Allah. Nak betul balik apa ni tuan-tuan? Ihdinas siratal mustaqim. Nak betulkan jalan kita yang lurus. Allahu akbar. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kata Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ini kita biasa dengar dah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Apa dia kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam? Yang ketiga,
pegang tali Allah ni, genggam kuat-kuat. Jangan duk lepas, tuan-tuan. Kita hari ni jadi masalah, tuan-tuan, tak mau. Kita pegang tali Allah ni. Apa dia tali Allah ni? Islam kita pegang hari ni. Pegang tali Allah dalam keadaan kita nak, kita ambil. Kita tak mau, kita buang, tuan-tuan. Jadi masalah hari ni, tuan-tuan, kalau kita tengok wa'tasimu, ayat hadis ni cukup jelas kepada kita. Bila kita letak kalimah Islam dalam diri kita ni, tuan-tuan, tolong tunjuk akhlak kita sebagai orang Islam. Tolong dalam keadaan bagi tahu kepada orang yang kafir ni, orang bukan Islam ni, cerita dia Islam ni agama yang baik, agama yang cantik, bukan agama yang senantiasa nak meletakkan nilai permusuhan dalam kehidupan kita. Ya, jadi hari ni, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita pegang wa'tasimu bihablillahi jami'an, kalau kita pegang tadi Allah ni comel-comel, kemah-kemah, tuan-tuan, genggam erat-erat ni, tuan-tuan, insya-Allah Islam akan kita duduk dalam keadaan hidup kita dengan Islam, mati pun dengan Islam. Tapi kalau hari ni, tuan-tuan, kita pegang Islam, nak kita ambil, tak mau kita buang. Sebab apa tak mau ni? Sebab kita nak kepentingan orang lain. Boleh faham, tuan-tuan? Tak apalah, benda ni tak ada masalah pun dalam Islam. Siapa kata, tuan-tuan? Tengok balik hukum-hukum yang Allah syariatkan kepada Nabi SAW. Rasulullah syariatkan pula kepada siapa ni? Para tabi'in, para sahabat-sahabat. Tuan-tuan, subhanallah, kena pegang kemah-kemah tali Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dia apa dia? Tuan-tuan kena mengaji, tuan-tuan. Menuntut ilmu ni, cerita dia kena betul dengan guru dia. Jangan guru yang salah, tuan-tuan. Boleh faham tak, tuan-tuan? Nak menceritakan, subhanallah, kalau kita pegang tadi Allah ni kemah-kemah, tuan-tuan, alhamdulillah. Saya teringat, tuan-tuan, baru-baru ni jumpa ada dengan seorang hamba Allah ni. Saya dah ceritalah siapa dia. Cakap lagi kena pula, tuan-tuan. Dia tanya pula, tuan-tuan, waktu tu cerita dia tanya kepada saya, Ustaz, zaman Rasulullah tak ada kan, Ustaz, shower ni. Tahu tak, tuan-tuan, shower ni apa? Mandi air hujan. Dia kata, Ustaz, waktu zaman Rasulullah ni, cerita dia, Rasulullah mandi wajib lagu mana? Zaman kita ada air hujan, sah ke kita mandi wajib? Tuan-tuan, macam mana, tuan-tuan? Rasa macam ditepuk kepala dia, tuan-tuan. Boleh faham tak? Dia soalan dia tanya macam ni, mudah dia. Sah tak sah mandi wajib kita? Zaman Rasulullah tak ada air hujan, tapi zaman kita ada air hujan. Sah tak sah? Sah lah, tuan-tuan. Dan dia tanya, Ustaz, zaman Rasulullah tak ada besen dengan baldi, sah ke mandi wajib kita? Pulak dah, tuan-tuan. Tuan-tuan faham lah ni? Kau tuan-tuan buat tak faham? Mampus, tuan-tuan. Habis pada tu dia tanya pula saya. Ni tuan-tuan faham macam raya. Dia tanya apa? Ustaz, tahlil tu, Ustaz, dosa ke pahala, Ustaz? Tahlil tu zaman Rasulullah tak buat, sebab apa kita buat? Pulak dah, tuan-tuan. Saya cakap kat dia, tahlil tu abang, buat apa? Kenuri kan? Bila buat kenuri tu bagi buat apa? Bagi makan ke orang. Pahala ke dosa? Pahala, Ustaz. Habis tu dia tanya apa lagi? Dia kata tahlil tu tak buat zaman Rasulullah. Nampak tak, tuan-tuan? Habis tu dia tanya lagi, tapi Ustaz, kita doa kepada si mati ni sampai tak sampai? Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, siapa kita nak memikirkan doa tersebut sampai tak sampai? Boleh faham tak, tuan-tuan? Kita cerita dia senang lah, tuan-tuan. Dalam satu kisah awliya Allah Subhanahu Wa Taala yang terakhir ni, tuan-tuan, pada yang mana kitab yang menceritakan awliya Allah, seorang pemuda yang bernama Zunnul Al-Misri. Zunnul Al-Misri ni, tuan-tuan, subhanallah, kalau tuan-tuan tengok orang yang wali Allah. Satu hari, tuan-tuan, Zunnul Al-Misri dia pergi beli yang mana satu ayak dekat seorang budak ni. Dia beli ayak ni, tuan-tuan. Habis dia beli ayak, dia minum ayak tersebut. Dia tengok budak tersebut selesai berurus niaga dengan yang mana dia, budak tersebut duduk dalam keadaan mulut dia dalam keadaan bergerak-gerak terkumat kami. Lalu Zunnul Al-Misri bertanya, wahai pemuda, buat apa kamu dalam keadaan mulut kamu dalam keadaan yang mana bergerak? Lalu kata pemuda ni kata apa? Yang mana budak ni menyatakan, aku tengah membaca Al-Quran kepada ibu aku yang telah meninggal dunia. Ibu dan ayahku telah meninggal dunia. Tuan-tuan, subhanallah, Zunnul Al-Misri buat apa? Yang mana habis pada berjumpa dengan budak tersebut, Zunnul Al-Misri balik yang ni ke rumah dia. Bila sampai ke rumah dia buat apa? Dia tidur. Bila dia tidur ni, tuan-tuan, dia dalam keadaan dia mimpi. Dia mimpi ni, subhanallah, dia duduk dalam keadaan apa ni, tuan-tuan? Di alam kubur. Tuan-tuan faham tak ni? Bila duduk di alam kubur ni, tuan-tuan, Zunnul Al-Misri tengok, subhanallah, berapa ramai, tuan-tuan. Allahu Akbar. Buat apa ni? Mencari kebaikan. Pahala apa ni, tuan-tuan?
Orang yang duk berdoa hidup dekat dunia, mereka dah mati ni. Maksud dia Zunul Al-Misri mimpi orang yang berada dalam kubur ni. Dan sampaikan subhanallah, Zunul Al-Misri tengok kedua orang tua ni, mak dengan ayah, duduk dalam kubur ni dalam keadaan tak seperti mana orang lain, ahli-ahli kubur yang lain. Ahli kubur yang lain buat apa? Bangkit dari tempat mereka mencari kebaikan. Boleh faham tak tuan-tuan? Dan subhanallah, sehingga kan Zunul Al-Misri menyatakan, wahai ibu dan ayah, sebab apa kamu tidak seperti sahabat-sahabat kamu yang lain? Menyatakan, ibu dan ayah itu menyatakan, wahai Zunul Al-Misri, wahai pemuda, kami tak payah dah dalam keadaan apa? Mencari kebaikan seperti mana sahabat-sahabat kami. Sebab anak kami yang mana berhidup di dunia membaca Al-Quran untuk senantiasa sedekahkan kepada kami. Sampai tak sampai ni tuan-tuan? Sampai. Ni jadi masalah tuan-tuan, bila mana tidak menerima yang mana pendapat-pendapat kisah-kisah awliya Allah Subhanahu wa taala, kisah-kisah para tabi'in. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk penghabisan ni terakhir tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu amalan saya nak ajak kepada tuan-tuan untuk penutup. Tuan-tuan, subhanallah, kalau seboleh-bolehnya jangan tinggal ayatul kursi sesudah tiap-tiap solat fardu. Kalau hatta sekalipun kita semayang seorang sekalipun, kita tak solat berjemaah sekalipun, tolong jangan tinggal ayatul kursi. Hatta walaupun benda itu adalah bukan kewajipan kita, hatta walaupun benda tersebut kalau dalam keadaan hanya saja sunat, kita buat dapat pahala, tak dapat, tak buat tak dapat apa. Tapi tengok dalam hadis Nabi SAW jelas kepada kita, man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulin illa al-jannah illa ayyamuta. Apa dia kata Rasulullah? Barang siapa man qara'a, yang membaca ayatul kursi, apa dia? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dalam surah apa ni? Al-Baqarah ayat 255 menyatakan bahawasanya siapa yang membaca ayatul kursi dubura kulli salatin, selepas tiap-tiap solat fardu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, illa ayyamuta, nak menceritakan kata Rasulullah, orang ini akan tidak dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk dalam syurga. Tapi nak masuk dalam syurga tuan-tuan, yang mana kena mati dulu. Boleh faham tak tuan-tuan? Nak masuk dalam syurga memang kena mampu dulu, mampu pula dah, mati dulu. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam. Saya mohon kemaafan mengambil masa tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang buruk, yang jahil, yang jahat adalah semua datang daripada saya. Baik dan juga yang terbaik itu adalah semua yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah terakhir kalam kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-'As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi as-sami'ul 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.